Alright, Alhamdulillah, syukur pada Allah. Baik, kita hari ini bersama dengan Tuan Tajul. Daripada mana Tuan? Assalamualaikum Tuan Fadi dan semua yang menonton hari ini. Ya. Daripada mana Saya Tajul Arif bin Husin daripada Melaka. Daripada Melaka. Okey, Ya. alright. Okay, Alhamdulillah. Melaka macam mana? Okey. Melaka Alhamdulillah. Setakat ni kepatuhan yang patuh jugalah. 3 negeri yang patuh Alhamdulillah. 3 negeri yang patuh, orang Melaka kan? Orang Melaka. Orang Melaka. Okey. Kalau Tuan, boleh share dengan kami semua apa bisnes yang Tuan buat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tajul Arif bin Husin. Saya buat bisnes mengaji Al-Quran. Mengaji Al-Quran. Al-Quran. Jadi kepakaran saya adalah membantu menyelesaikan masalah orang dewasa yang tiada masa untuk hadiri kelas, malu membaca Al-Quran depan orang ramai, takut kena tanya nama hukum tajwid dengan menggunakan pergerakan anggota badan, iaitu inovasi terkini yang mudah tanpa kita mengetahui hukum tajwid, dan kita dengan pergerakan badan kita boleh tahu kita boleh membaca Al-Quran dengan baik dan tepat, insya-Allah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah, insya-Allah. Dah berapa lama Tuan buat ni? Saya buat dalam 2 tahun. 2 tahun. Okey, so macam mana? Kita buat setakat ni memang kita buat manual lah. Kita buat manual, maksudnya orang datang ke orang lama lah, cara orang lama, orang datang ke center kita, lepas tu inilah waktu COVID ni, kita jadi start sikit lah, kan, dengan kita ada 2 cawangan. Kita ada 2 cawangan di Melaka ni, kita ada kanak-kanak dan dewasa. Jadi apabila berlaku macam ni, orang takkan datang kelas punya sebab waktu PKP ni. Dan itulah kita start dekat situ. Macam mana kita dah PKP dekat 2 bulan, betul tak? Betul. Dah 2 bulan kita PKP ni. So apa betul. Yang Tuan buat bagi pihak Tuan untuk mengatasi ni? Saya buat live. Nak belajar buat live ni, saya buat kadang 3 hari sekali gitu. Lepas tu saya bawa dia orang ni ke satu grup mengaji Al-Quran Zero to Hero. Setakat ni saya bawa dia orang macam tu lah. Semua bagi free dululah setakat ni. Jadi kita tak bawa kepada yang berbayar lagi lah. Okay. So soalan Tuan sekarang ni adalah macam mana nak buat bisnes yang Tuan buat sekarang dikala keadaan orang tak boleh pergi kelas lah. Betul tak? Betul. Nak bawa ke digital ni, online ni. Tuan, sekarang ni ada seorang kawan saya, beliau tulis dekat Facebook. Dulu dekat Shah Alam, kawasan dia, wife dia adalah orang yang mengajar Al-Quran lah. Wife kawan saya ni. Okay? Dekat Shah Alam. Wife dia mengajar Al-Quran, dulu memang kena mengajar pergi ke kelas. Tapi sekarang ni bila start PKP, dia tak terus give up, tak tarik handbrake. Dia terus buat inisiatif, buat kelas online guna Zoom. Okay? Dia terus inisiatif kelas online guna Zoom. Apa berlaku? Bila dia buat kelas online guna Zoom, pada peringkat awal orang susah nak menerima, makcik-makcik kan. Dia susah nak terima, alamak biasa mengaji pergi ke kelas, boleh concentrate kan. Tapi bila start PKP hari tu, bila dia panggil apa tau? Bukan kita mahu berubah, tetapi keadaan yang memaksa kita berubah. That is the beauty of COVID-19. Dia dah push banyak bisnes yang selama ni kata, saya nak berubah, pergi digital, tapi tak pergi pun. Tapi what happened? Kepada makcik-makcik dengan pakcik-pakcik di peringkat awal dia tak boleh terima Zoom. Tapi bila dia dah start guna Zoom, dia macam ni lah, pakcik-pakcik dulu mana ada WhatsApp, betul tak Tuan? Betul. Ada WhatsApp, tapi bila
mak, susah lah nak contact mak, nak bagi gambar cucu-cucu mak, mak nak tengok cucu-cucu mak kan. Tak apalah mak, orang belikan telefon untuk mak. So dia pakai telefon tu. Dia tak kerti nak install WhatsApp kan. Yang dia tahu adalah bila dapat mesej, klik tu keluarlah gambar. Kalau nak menulis dia tulis, kalau malas dia tekan tu dia cakap. Tapi bila start berlaku macam tu, dia berlaku kebergantungan kepada WhatsApp. Yang macam mana orang tua pun kalau tak ada WhatsApp susah. Jadi apa berlaku pada kawan saya punya wife? Bila dia start buat, ahli Koreah dia tu rasa shock pula guna Zoom. Sebab apa? Orang tua lagilah tak payah berjalan kan, tak payah nak cari nak bawa kereta, tak ada orang nak bawakan kereta untuk dia. Jadi bila guna Zoom ni boleh guna phone. Lagi dia orang selesa. Dan daripada situ dia start membina satu norma baru. Umpama macam best je Zoom, tak payahlah pergi kelas nanti. Baik buat macam ni je. Right? Maksudnya masa perjalanan tak habis kan. Bila masa kelas, on je kamera. On je Zoom, belajar. Habis belajar, whatever, tutup kamera, boleh masak ke, boleh basuh baju ke, boleh lipat kain ke. Jadi masa tak terbuang. So tuan kena tengok dari sudut pandang tu. Sekarang ni Allah nak bagi kepada tuan kelebihan, iaitu tuan akan dapat lebih banyak student. Banyak gila student, bukan orang Melaka je. Betul tak tuan? Betul. Sekarang ni semua orang Melaka. Tu pun daerah, dalam satu daerah je lah. Satu daerah je. Berapa orang je market tuan? Kecil je. Sebab daerah, bapak kecilnya daerah. Betul. Tapi sekarang ni Allah nak bagi semua daerah dalam Malaysia. Gila tak? Allah nak bagi pada tuan satu tanggungjawab. Kalau tuan tak tunaikan tanggungjawab ni, menjawablah masa akhirat nanti. Aku dah bagi pertama, tuan aku pertama dah bagi tuan untuk mengajar baca Al-Quran. Kedua, mengajar Al-Quran. Ketiga, aku bagi kelebihan pada engkau, ada kelas Al-Quran. Keempat, aku bagi pada engkau waktu COVID-19 dan pada ketika ini semua orang ada akses internet. Bukannya 50 tahun lepas. Aku dah bagi pada engkau, di kala COVID ni orang boleh akses internet. Maksudnya kau boleh mengajar semua orang Al-Quran secara live. Tapi kau tak buat betul-betul. Apa berlaku? Menjawab kan? Dia tanggungjawab. Betul. Instead of tuan, dan Allah kata apa? Ini contoh lah ni Instead of aku bagi satu daerah pada kau, aku dah bagi semua daerah Malaysia untuk kau buat. Untuk kau ajar Al-Quran. Tapi kau duk fikir pasal masalah lah, tak tengok benda macam ni nak buat. So apa yang tuan boleh buat? Sekarang ni, start dulu kelas tu, kelas online, tuan buat dalam Zoom. Saya recommend dalam Zoom. Sebab apa? Saya tak recommend dekat Facebook. Sebab kalau dekat Facebook, orang tak konsisten. Dia boleh skip, dia boleh tengok benda lain. Tapi kalau dia on Zoom, dia akan very consistent. Right? Dia akan tengok je Zoom tu. Okay? Dan apa yang tuan perlu buat adalah cari student yang kita panggil perintis. Student perintis. Cari dulu, let's say berapa orang. Tuan boleh ambil berapa orang untuk sebagai student? 10. 10 orang. 5 ke 10 orang lah. Okay. So ambil dulu 10 orang, pergi maksimum lah. Dapatkan mereka tu biar boleh baca Al-Quran. Kemudian jadikan mereka ni testimoni. Okay. Okay. Sebab orang ni mungkin ada skeptical dan sebagainya kan. So bila dia bagi testimoni tu make sure dalam bentuk video juga tuan. Okay. Jadi masa tuan mengajar dia tu record video. Sebab Zoom boleh record. Okay. Jadikan itu proof yang tuan mengajar orang ni. Okay. So ambil screenshot. Right, ambil screenshot waktu tuan mengajar di Zoom. Kemudian minta testimoni dia dalam bentuk video. Tuan tanya macam mana setakat ni? Mengajar belajar okey tak? Dah boleh baca berapa dah Quran dan sebagainya kan? Berapa juz dah habis waktu Ramadan, sempat tak nak khatam? Contoh kan? Right, ataupun masa dia baca Al-Fatihah, tuan betulkan Al-Fatihah dia, apa berlaku? Tuan rakam dia punya Al-Fatihah yang betul tu. Inilah testimoni tuan. Ni hari pertama dia baca
Al-Fatihah ni selepas coaching dengan tuan sejam. Bacaan Al-Fatihah dia dah Bismillahirrahmanirrahim. Contohlah. Sebelum dan selepas lah. Sebelum selepas. So apa berlaku? Orang pun tengok, baguslah. Ustaz Tajul ni mengajar dah lah online live kan. Kalau misal kata saya tengah rehat pukul 1 nanti kerja ni pun saya boleh juga live dengan dia sekejap. Mengajar Al-Quran, dia betulkan bacaan saya. Tak payahlah saya nak angkat masuk kereta pergi kelas dia. Buang masa. Kan? Dalam satu malam tuan boleh mengajar contoh 3 orang direct coaching one on one. Sejam seorang. Lepas Isyak, lepas habis kita kata lepas Ramadan kan. Benda ni akan menjadikan tuan satu malam boleh mengajar 2 orang contoh. 2 orang lepas Isyak, 8.30, 9.30, 9.30, 10.30, 2 orang. Kan? Lepas tu orang tengah hari boleh mengajar seorang contoh. Lepas tu kalau dia tak bekerja, pagi boleh mengajar dah 2-3 orang. Kalau pas personal coaching. So tuan duduk mana? Itu je lah. Duduk atas kursi tu kan mengajar. Faham. So, jadi tuan semua daerah dalam Malaysia, tuan tak payah sewa office, tak payah sewa center contoh. Kos makin rendah kan. Tuan, macam saya ni ada 2 center sekarang ni. Okay. Nak tanya tuan, ada 2 center sekarang ni. Saya bercadang nak tolak satu lah. Bercadang tu sebab saya fikir, saya nak tanya tuan lah, selepas ni contohnya katakan bulan 8 ni habis COVID-19, dia orang kata ada budak masuk sekolah. Dan saya pun terfikir juga, adakah dia orang nak datang ke center? Ataupun apa pendapat tuan? Ataupun saya tolak center ni macam mana? Kita nak ke arah online ni. Macam ni tuan. Bila tuan rancang nak tolak center tu? Saya cadang dalam bulan ni lah, habis bulan ni lah. Satu dulu. Habis bulan ni maksudnya berapa hari lagi tinggal? Dalam 2 15 minggu. hari. Apa yang tuan perlu buat? Jangan fikir yang tu. Seorang usahawan, saya selalu bagi tahu kepada tim saya, tim Fani Evo, saya bagi tahu mind setting kepada kita punya elite circle kan. Saya bagi tahu mind setting dia adalah elite circle, especially bila coaching dengan saya lah. Saya kata mind setting usahawan ni bukan nak kurangkan kos. Kos sentiasa ada. Tapi mentaliti kita adalah bagaimana untuk meningkatkan jualan. Itu mindset yang betul. Mengurangkan kos itu anytime kita boleh buat. Tuan nak let go bukan hujung bulan ni. Tuan nak let go semalam pun dah boleh. Contohlah kalau nak let go, betul tak? Betul. Tuan nak let go tahun lepas pun dah boleh. Tahun depan pun boleh. Bila-bila nak kurangkan kos, no problem at all. Boleh dilakukan. Tapi apa kita sebagai usahawan, kita kena fikir all the time dalam otak kita, macam mana nak tambah pendapatan. Sebab kalau tuan dah ada student online, tuan tak tanya saya dah nak let go tu. Kalau tuan dah ada ramai student online, betul tak? Betul. Katakanlah tuan ada 1,000 orang student online. Tuan tak tanya saya dah. Tuan dah tahu dah mana yang apa keputusan yang sepatutnya tuan buat. Tuan akan let go je, bukan satu, dua-dua. Betul tak? Tapi tuan bercakap sekarang ni dalam keadaan tuan pun tak tahu. Okey, nak let go ke tak Sebab apa? Dekat sini pun tak tahu lagi. Maksudnya online pun belum tentu lagi jadi. Betul tak? Faham. Jadi apa tu saya kata? Our mindset now adalah mindset untuk tambah jualan. Buat marketing, tambah jualan. Dalam kes tuan, tambah student. Tambah sebanyak mungkin student. Tuan nak 15 hari lagi. Okey, tuan kata, dalam masa 15 hari lagi aku akan let go. By hook or by crook. Tapi, okeylah, tak payahlah fikir benda lah tu. Letak kat tepi dulu. Sekarang fokus aku dalam masa 15 hari. Sehari, aku kena cari seorang student. Paling minimum. Kalau aku tak dapat seorang student baru, aku tak buka puasa hari ni. Minum air kosong. Contoh. Buat satu komitmen macam tu. Contoh lah kan. Macam saya dulu lah. Masa saya berniaga awal-awal, masa saya tak ada duit dulu lah. Saya bawa satu kotak air mineral terapi 30 juzuk Al-Quran. Ni cerita lama kan.
Saya bawa air tu, saya letak dalam kereta, saya kata selagi tak habis satu kotak air ni, dalam satu kotak ada 24 botol, saya ingat lagi. Selagi aku tak jual 24 botol ni, aku tak balik rumah. Jadi saya keluar lah dengan kereta. Saya bawa kotak tepi jalan, Assalamualaikum bang, nak beli air. Tak nak, terima kasih bang, pinggan tak letak, nasi tak ingin, abang tak nak, saya pun tak ingin. Pergi orang nombor 2, orang nombor 3, sampai habis air tu, baru saya balik. Okay. Aku ada 15 hari ni, aku kena pastikan sehari ada satu masuk. Sehari satu. Baru powerful. Maksudnya bila masuk je bulan 6, tuan dah boleh buat keputusan. Nak let go ke, tak let go ke. Sebab duit dah ada. Boleh Tuan? Tuan, macam kita di digital ni, jadi kita nak cari student tu mengikut yang cara yang lama lah. Maksudnya FBX semua tu boleh digunakan. Macam ni Tuan. Macam tu Tuan. Peringkat awal, saya nak tanya kepada Tuan lah. Tuan ada adik-beradik tak? Ada. Ada saudara mara? Ada Tuan. Ada jiran tetangga ada? Kawan-kawan Ada, lama? ada. Semua Ada. tahu buat servis mengajar Al-Quran? Setakat ni tahulah. Tuan ada offer tak nak belajar dengan Tuan? Semua yang saya sebut. Tak. Ada certain lah, kawan-kawan gitulah. Itu maksud saya sekarang ni. Tuan tak buat all out lagi. Orang yang betul-betul dalam keadaan tertekan Tuan. Dalam keadaan tertekan. Dia tak ada duit Tuan. Contoh lah ni tak ada duit ni. Habis duit dah ni. Siapa dia akan pergi dulu? Orang semua tahu dia tak ada duit. Tapi orang tak akan buat apa-apa sebelum dia datang. Jumpa dia dan minta duit. Betul tak? Saudara. Kita akan pergi cari saudara kita, Tuan, tolonglah saya nak pinjam duit lah Tuan. Okey, yang ni tak nak bagi tak apa, terima kasih lah. Pergi yang lain. Cari kawan. Tanya jiran. Orang lain dah tahu dah, dia ni memang, yelah maksudnya tak dalam keadaan susah kan. Tapi orang akan bagi di mana kita datang. Jadi sama je, buat sale. Orang dah tahu. Tahu dengan convert into sales, dua perkara berbeza Tuan. Orang dah tahu Tuan mengajar Al-Quran, tapi Tuan tak pernah ajak dia belajar dengan Tuan. Dia macam ni lah tanggungjawab kita kan. Non-Muslim. Dia tahu kita Islam tapi kita tak ajak dia Islam. Last kali dia jadi Islam juga tapi dengan Ustaz Abid Liu. Dia sebelah rumah kita contoh. Itu maksud saya. So, maksud saya prospek yang paling dekat adalah kita punya hot market dulu. Orang yang dekat dengan kita. Maksudnya orang yang percaya muka kita kan. Kita bagi pada dia dulu. So, kita buat satu, ni saya kata kalau orang yang tak biasa online. Cuma kita guna online sikit-sikit. Maksudnya kita buat satu poster, bagi dulu kepada dia orang. Assalamualaikum. Saya buat kelas online sekarang ni, duduk rumah pun boleh belajar kan. Kalau anta berminat, anta boleh bagi tahu Ana. Anta minat tak? Atau ada tak kawan-kawan anta yang minat? Gitu je dulu. Mesej kepada semua orang. Sebab misi Tuan sekarang ni, Tuan tak boleh dapat ramai. Tuan kata 10 orang je. Betul tak? Betul. Kan kalau saya kata 1000 orang boleh handle tak? Jadi kita nak buat coaching tu, dia baca dengan kita baca tu. Yelah maksud saya Tuan hanya boleh ambil 10 orang lah ke macam mana? 10 orang untuk satu masa lah. Satu masa. Sekali live tu ada boleh 10 orang macam tu? Boleh, betul. Oh faham. Jadi Tuan cukup kalau kelas tu. Tuan bagi tahulah. Saya buka kota, saya buka kelas pada seminggu berapa kali Tuan? Seminggu, kalau di kelas kita dalam 10 kali setakat ni lah. Seminggu 10 kali? Apa untuk seorang dua kali. Yang grouping? Grouping seminggu 2 kali. Sejam. Yeah. Seminggu 2 kali, pukul berapa? Kalau sekarang ni pukul 10 sampai pukul 11 lah. Selepas pukul 11. Jadi, Tuan bagilah nama kepada grup tu. Assalamualaikum, Ana nak bagi tahu kita buka kelas baru pukul 10 sampai pukul 11 pagi. Kelas akan bermula pada berapa hari bulan.
Jadi setakat ni dah ada 5 orang, anda nak lagi 5 orang, anda berminat tak nak join? Contoh. Okay. Itu je. Macam universiti, macam pagi tadi saya ada dapat satu mesej daripada universiti Salford University UK untuk ambil master in marketing kat UK. So, dia kata kami buka open class ni baru untuk berapa puluh orang je. Right, untuk this batch. Jadi siapa cepat dia dapat. Pendaftaran sehingga 18 Mei dia kata. Itu pendaftaran dia. Berapa ribu? RM50,000 Malaysia. Belajar online sahaja tapi grad dekat UK. Dia cakap macam tu. Jadi dia kata nak berapa puluh orang je. Siapa cepat dia dapat. Jadi tuan boleh guna modus tu. Yang macam mana? Kena main terhad tu ke tuan? Ya, kan memang terhad pun 10 orang, betul tak? Betul. Tuan habis 10 tu, tuan buka kelas satu lagi. Pukul 11 sampai 12. Faham. Penuhkan satu-satu kelas lah kan. Walaupun di online, sama je dia punya method. Maksudnya selepas pada tu kita ambil testimoni, lepas tu benda gambar-gambar, video-video tu yang kita akan buat marketing selepasnya lah tuan. Tuan boleh buat macam ni. Tu saya kata dapatkan 10 orang dulu. Kemudian masa tuan mengajar 10 orang tu, tuan kata Ana insyaAllah, Ana ni nak buka satu lagi kelas pukul 11 sampai pukul 12. Kalau ente-ente semua ada kawan-kawan nak ajak, Ana bagi komisen. Bagi komisen kat diorang. Diorang bagi tahu kat kawan dia, baguslah Ustaz Tajul ni. Hang kena join. Hang katalah dia ni orang Kedah. Hang kena join. Dia duduk Melaka, dia tang Melaka tapi boleh mengajar. Hang kena join. Berapa ringgit? Sekian. Dia pun register, dapat komisen. So komisen pula kita kata setiap bulan yang dia bayar, hang dapat komisen tu. Maksudnya hang dapat autopilot punya komisen. Dia lagi lah convince kawan dia. Macam mana bulan pertama hang belajar? Okey. Hang kena sambung bulan kedua. Hang sambung bulan ketiga. Sebab apa? Dia dapat duit kat situ. Habis satu Koreah dia ajak masuk. Tak menang tangan lah. Tak menang tangan lah tuan. Sebab tu saya kata start dengan 10 yang ni dulu. Start dulu 10. Tak payah nak buat marketing sangat dah. Masa tu lah. Orang yang nak baca ni biasanya dia kawan-kawan pun dengan orang baca Quran juga. Betul. Macam tu lah. Jadi saya mulakan dengan kalau tak silap saya, tuan, isteri tuan MM kan? Betul tuan. Semalam saya tak pasti dia join ke tak kita punya group meeting. Semalam dia tak join. Sebelum ni dia join. Semalam kita ada kelas mengaji Quran. Kita ajak seorang elite circle kita mengajar Quran. Ya ke? Semalam kita coaching pukul 2 sampai pukul 4. 2 jam semalam. Lama gila. Jadi first half tu Ustazah Norazah ambil. Dia elite circle kita ada center Al-Baghdadi. Jadi saya minta ajar kita baca Quran. Jadi dia ajar. Saya rasa lagi syok belajar di online banding pergi kelas. Kalau nak kelas, bayangkan tuan, nak start kelas kena borak. Duduk dengan orang sebelah. Apa khabar? Sihat ke? Apa khabar? Buka puasa dengan apa? Gini. Alamak, tu pun dah buat masa. Tapi semalam bila group coaching, okey, bismillah, kita serahkan pada Ustazah. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita nak belajar macam mana nak baca Al-Fatihah. Right? Ha pedas dengan ha biasa apa benda kan. So macam pedas sikit bunyinya. Macam tu. Sebab okey. Senang. Kan? Lebih fokus. Kita boleh fokus pakai seluar 3 suku tak apa, asal tutup aurat. Saya nampak. Quran pakai seluar 3 suku, gila marah orang. Tapi kat rumah apa asal tutup aurat je. Saya lagi seronok semalam belajar Quran. Maksudnya Zoom ni lagi dia boleh one to one juga kan? Dia boleh bercakap dengan bercakap. Kita boleh nampak muka. Ya. Tuan tak nampak muka. Macam mana tuan nak check dia punya bacaan? Betul. So ada 10 orang tengah live dengan tuan. Okey. Nama dia Ali. Okey Ali, silakan. Bismillah. Salah sikit tu, betul kan? Okey, orang kedua, orang ketiga, sama-sama boleh belajar. Faham. Baik.
Cari dulu 10 orang. Apa dah? Saya terbuka sekarang ni. Dia InsyaAllah. nampak apa jalan. Terima kasih banyak Tuan tadi. InsyaAllah, insyaAllah. InsyaAllah Sekarang ni doakan. kita bukan dikala keadaan begini, saya rekomenkan Tuan jadi yang pertama. Maksudnya kita boleh jadi yang pertama di kalangan ramai-ramai ustaz dan ustazah yang mengajar Al-Quran, kita yang antara tercepat adopt the technology. Jadi orang akan ingat kepala otak tu nama Ustaz Tajul. Ya. Okay, sebab Jack Ma kata saya bukan nak jadi the best, saya bukan nak jadi the greatest, tapi saya nak jadi the first. Sebab orang ni kalau nak jadi yang terbaik orang tak ingat. Tapi kita ingat siapa yang pertama. Siapa pertama buat online kelas besar-besaran dekat Malaysia? Ustaz Tajul. Siapa yang mengajar Al-Quran ketuk-ketuk? Tuan. Ustaz, siapa yang mengajar Al-Quran ketuk-ketuk? Al-Baghdadi. Dah terus Al-Baghdadi. Cuba bayangkan kalau ada 100 orang main ketuk-ketuk juga. So siapa yang ketuk-ketuk banyak sangat lah dekat Malaysia ni. Dah tak jadi special. Faham. Kita kena jadi the first. InsyaAllah Tuan. Okay? Okey, terima kasih banyak Tuan. Okay. By the way, ada orang tu kat bawah, Zoom ada limit 45 minit kalau tak silap saya. Memanglah kalau guna yang free. Bayarlah nak kelas kan. InsyaAllah. InsyaAllah. Okay Ustaz, semoga saya doakan Ustaz boleh sebarkan Al-Quran. Amin. Malaysia insyaAllah. Saya buat satu challenge Ustaz. Saya buat satu challenge untuk Elite Circle dan Mastermind. Semalam saya umum hadiah challenge. Sebelum ni, masa coaching sebelum ni saya bagi tahu je. Kita punya challenge untuk kata. Ya. Semalam saya umumkan hadiahnya. Siapa Elite Circle dan Mastermind yang berjaya habiskan 30 juzuk Al-Quran, saya belanja makan steak dekat Tony Romas, Damansara. InsyaAllah. Saya ikut juga Tuan. Rumah Mastermind saya tengok juga. Minta izin Tuan lah untuk tengok jugalah. Okay, right. InsyaAllah. Terima kasih banyak Tuan. InsyaAllah misi tu. Okey, insyaAllah. Terima kasih banyak. InsyaAllah. Target Ustaz, target buat satu target Ustaz. Sebelum kita habis, buat satu target. Tuan, Ustaz kena nampak hujung, end of the road tu. Berapa orang akan Ustaz coaching untuk baca Al-Quran? Buat satu target, katakanlah 10,000 orang rakyat Malaysia dalam setahun ini. Buat target tu. Letak tampal dekat rumah. Right? Daripada situ kita fikir macam mana nak buat? Macam mana nak buat? Kita akan keluar referral lah, kita akan keluar lah buat iklan Facebook lah. Tapi yang penting kena ada target dulu. InsyaAllah. Numbers. Magic numbers. Okay, alright. Okay, insyaAllah. Terima kasih banyak Tuan atas perkongsian ilmu ni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, Alhamdulillah kita bersama dengan Ustaz Tajul tadi. Hopefully anda yang ada masalah, especially yang mengajar lah. 2-3 hari lepas pun ada seorang daripada pusat tuition daripada Penang pun ada masalah yang sama. Tapi bagi saya, jangan mengeluh dengan keadaan. Allah sedang buka sebanyak-banyaknya peluang untuk kita. Sebab apa? Sebelum ni kalau kita ada center pusat tuition ke Al-Quran ke, kita hanya cover dekat bahagian daerah kita sahaja. Sekarang ni Allah buka satu dunia, bukan Malaysia je. Allah buka satu dunia. Macam Ustaz Tajul tu, bukan Malaysia je, Indonesia nak belajar, Singapura nak belajar, Brunei nak belajar Al-Quran, satu dunia nak belajar Quran. Mungkin setahun daripada sekarang kita boleh tengok Ustaz Tajul speaking London. Sebab apa? Ada student London. Hi, how are you? Today we're going to learn surah Al-Baqarah. InsyaAllah. Borderless. Allah nak bagi satu dunia pada Ustaz Tajul. So kita kena tengok dari sudut perspektif yang positif. Jangan negatif. Okay? Alright, insyaAllah. So adakah anda belajar something daripada kita punya live so far dengan Ustaz Tajul? Saya nak minta anda klik share boleh? Siapa yang klik share, saya doakan anda dimurahkan rezeki insyaAllah. Right? Jadi jutawan cepat-cepat. Bagi manfaat pada manusia-manusia yang lain. Right? Sebab bisnes yang anda buat ni, bisnes wujud sebab masalah. Betul tak? Bisnes wujud sebab ada masalah. Jadi, maksudnya anda adalah penyelesai masalah.
Bila anda selesai masalah, ada pahala yang anda akan dapat, insya-Allah. So, sharekan this video supaya orang lain yang ada bisnes nak provide solution kepada masalah, dia pun nampak jalan. Jadi bila dia selesai masalah, maka ramai orang dapat manfaat, insya-Allah.